Baik, seperti yang kita janjikan, kita bersama dalam segmen Bicara Undang-Undang menarik hari ini memperkatakan mengenai dengan kahwin tanpa kebenaran. Suka mengundang duka. Suka dan duka untuk siapa? Untuk isteri, untuk suami, apakah kebenaran yang dimaksudkan? Kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini bersama dengan Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, gembira rasanya sekali lagi dalam segmen Bicara Undang-Undang ini. Ya, saya. Kita ini berkesempatan bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi, merupakan seorang peguam syar'i. Ya, saya. Tajuknya pun berdebar-debarkan kita pagi ini. Kahwin tanpa kebenaran, suka mengundang duka. Jadi untuk membuka mukadimah perbualan kita ini, mungkin Tuan Effendi boleh menjelaskan apa sebenarnya tajuk yang ingin dikongsikan pada pagi ini dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkahwinan tanpa kebenaran ini dan kaitan dengan undang-undang keluarga Islam di Mahkamah Syariah. Baik, terima kasih presenter kita yang ceria pada pagi ini. Saya mulakan dengan dua pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Orang jauh dikenang-kenang, hanya terkenang pada yang satu. Mula berkenal, kemudian bertunang. Di atas pelamin, sama menyatu. Jangan silap, gelojoh pun jangan. Nikah bersanding, undang-undang dinoda. Dosa pahala di tepi jangan, takut suka mengundang duka. Masya Allah. Okey, alhamdulillah tajuk yang agak sinonim dengan berbagai polemik-polemik ataupun fenomena ataupun trend yang berlaku juga di Mahkamah Syariah, juga dengan kes-kes melibatkan kes-kes yang pernah saya kendalikan. Pada pagi ini saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian yang setia bersama kita, iaitu mengenai dengan perkahwinan tanpa kebenaran. Iaitu pada kebiasaannya kita maklum bahawa dalam konteks di Brunei ini sendiri, misal kata, kalau kita nak berkahwin, kita apply, kita mohon isi borang, dapatkan persetujuan wali, tanda tangan borang, kemudian dapatkan izin daripada pendaftaran dan sebagainya, kemudian dah dapat izin, kita lantik juru nikah dan sebagainya, dan ketika itulah majlis bersanding mengikut adat kita ni. Itu pattern A yang saya ingin kongsikan. Itu pattern A yang betul mengikut lunas-lunas hukum syarak dan undang-undang. Pattern B pula yang saya nak kongsikan, yang kita nak bincangkan secara spesifik pada pagi ini adalah merujuk kepada bila mana dia berkahwin tetapi tanpa mendapat kebenaran pendaftar atau tanpa mendapat kebenaran daripada mahkamah. Sebagai membuka perbincangan pada pagi ini, saya juga merujuk kepada contoh yang agak mungkin diketahui oleh kita, iaitu contoh apabila dia berkahwin, memilih kawasan luar negara dan tidak memilih di Brunei ini untuk mendapatkan status perkahwinan itu. Jadi dia pergi ke Thailand contohnya, dia pergi ke beberapa kawasan negara jiran dan sebagainya untuk berkahwin tanpa kebenaran, seperti mana sinonimnya yang kita apply di mahkamah pattern A ni tadi. Jadi pattern B ini yang sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, yang mengundang kepada banyak implikasi, banyak kesan, dan kita akan melihat bagaimana kesan atau implikasi daripada perkahwinan itu. Pattern B ini banyak mengancam kedudukan hak, bukan saja kepada pasangan yang berkahwin itu, tetapi juga kepada warisnya, ahli keluarganya dan kemungkinan anak yang lahir selepas daripada itu. Itu sebagai pembukaannya. Bersama kita ada poster ni Ya, saya. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai dengan kahwin tanpa kebenaran, suka mengundang duka ini tadi. Betul. Rupanya ada situasi sedemikian. Menuju ke luar negara dan melangsungkan perkahwinan di sana. Ya, saya. Ini tidak sama kisahnya macam kalau bercinta dengan ataupun berkawan dengan orang luar negara. Okey. Itu bercinta itu satu hal, kemudian kalau dia menganjak kepada satu fasa lain, iaitu berkahwin, maka di situ akan menjadi isunya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya katakan tadi, selain daripada pattern A itu yang kita mengikut undang-undang hukum syarak, dan juga ada jenis perkahwinan yang berlangsung di luar daripada Brunei, contohnya di kedutaan ataupun konsulat yang berada di luar negara Brunei Darussalam. Kalau ia mendapat izin daripada mahkamah, daripada pendaftar, itu tidak menjadi satu masalah. Kalau dia dalam proses upacara akad nikah itu dijalankan di konsulat ataupun kedutaan, itu tidak ada masalah. Tetapi masalahnya ialah apabila kalau kita biasa dengar
nikah sindiket, nikah koboi. So maksudnya berkomplot dengan pasangan ini tadi untuk melangsungkan perkahwinan itu. Betul. Itu yang keadaan yang berlaku yang sangat bahaya, yang akan mendatangkan pelbagai implikasi yang negatif. Kalau kita lihat contohnya di dalam keadaan ini ialah apabila dia bercinta dengan orang bukan warga negara. Kira belajar di luar negara. Itu antara satu contohnya. Dia belajar di luar negara, dia bekerja di luar negara contoh, dan bercinta dengan orang luar negara. Itu ianya tidak salah sebab cinta itu adalah lumrah. Tetapi apabila menganjak kepada proses perkahwinan, di situ kita kena ambil perhatian kepada bukan saja memenuhi kehendak hukum syarak tetapi juga kehendak undang-undang, disebabkan di dalam undang-undang telah menyatakan yang akan saya bincangkan selepas ini bagaimana keperluan untuk dipatuhi oleh pasangan-pasangan itu tadi jika ingin mendaftar perkahwinan balik ke Brunei Darussalam. Jadi tadi Wali ada bertanyakan mengenai dengan salah satu faktor apabila berkahwin dengan orang yang bukan warga negara. Apa sahaja lagi antara faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini terjadi, kahwin tanpa baik. kebenaran? Kalau kita dapat disajikan dengan slide yang keempat, saya ada sediakan slide untuk penonton untuk mudah difahami. Dalam slide yang keempat, antara indikator ataupun asbab ataupun penyebab faktor kepada isu ini berlaku, antaranya saya nyatakan di sini ialah disebabkan pilihan diri sendiri, iaitu pasangan ni tadi dia dalam keadaan terdesak ataupun dia dalam keadaan suka sama suka tanpa ingin memenuhi keperluan undang-undang hukum syarak di Brunei dan dia pergi ke luar negara untuk melangsungkan perkahwinan. Keadaan terdesak ini juga sama ada ianya melibatkan kemelut keluarga, iaitu pertelingkahan terutama yang melibatkan wali, melibatkan wali nasab kepada orang yang bernikah itu tadi, kemudian melibatkan juga kepada ahli keluarga yang menentang perkahwinan itu. Contohnya apabila tidak sekufu, tidak sederajat. Contohnya kau orang kaya, aku orang miskin. Begitu. Kau kulit hitam, aku kulit putih. Kau kulit putih, aku kulit hijau. Begitu. You ada kereta ni, ani ada kereta ni. Contoh berbeza. Jadi pattern tidak sekufu itu antara menjadi penyebab. Pasangan-pasangan ini tadi malas nak bertelingkar dengan ahli keluarga dan mengambil kesempatan pergi ke luar negara, beli tiket online dan berkahwin di luar negara. Itu antara pattern yang kedua. Kemudian disebabkan juga kedudukan undang-undang. Kalau dilihat dari segi hukum syarak dan kedudukan undang-undang yang diperkanunkan, yang digazetkan di Brunei Darussalam, di Akta Mahkamah Syariah dan sebagainya, ia memperlihatkan bagaimana kedudukan itu tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan pihak-pihak itu. Ianya bukan digazetkan dengan tanpa ada intention ataupun tujuan-tujuan tertentu. Sebaliknya, ia akan membawa kepada implikasi yang sangat besar jika ianya tidak dipatuhi. Kemudian ada juga faktor lain yang menjadi penyebab kepada isu ini dilakukan. Contohnya tadi bekerja, kemudian belajar di luar negara dan dalam keadaan contoh juga termasuk misal kata kita melancong. Contohnya wali contoh. Dia ambil hati orang di rumah betul. Dia pergi ke contohnya ke Filipina. Contoh Filipina dan terjumpa di sana dan berkenalan dengan seseorang di sana dan dia berminat dan ingin meneruskan perkahwinan. Jadi isunya di sini dia wali sebagai warga negara Brunei sedangkan pasangan itu warga negara Filipina dan dia kena dan nak berkahwin tu kena ikut di sini mengikut prosedur-prosedur tertentu. Itu kalau pattern dia nak mohon secara rasmi undang-undang mengikut hukum syarak. Tapi kalau wali dan pasangan ni tadi contoh dia pergi ke tempat lain dan berkahwin di satu tempat dan mendapatkan kononnya untuk mendapatkan sijil pengiktirafan, sijil nikah dan sebagainya, tetapi itu yang menjadi persoalan. Sama ada mungkin kalau ianya memenuhi hukum syarak tetapi sudah pasti tidak akan memenuhi kehendak undang-undang, maka akan berbalik semula kepada kepentingan undang-undang yang mana saya nak tegaskan di sini juga antara elemen yang menjadi penyumbangnya ialah apabila kawan-kawan, terutama ada kawan-kawan yang berpoligami, kahwin 2, 3 dan 4, maka ia kata banyak isu yang berlaku, dia kata macam ni, jangan takut, kahwin saja di overseas tu. Kemudian balik semula ke Brunei, daftar daripada you balik pergi turun naik mahkamah. Jadi isu ini yang saya nak tekankan, tolong ambil perhatian bahawa ianya perlu mematuhi kehendak undang-undang. Jadi dalam isu yang kita bincangkan pada pagi ini, ada dua pattern ini, sama ada dia nak berkahwin untuk kali pertama ataupun bahagian yang kedua, dia nak berkahwin lagi.
ianya adalah sangat berbeza dari segi pendekatan undang-undang. Okey, kalau kita boleh merujuk kepada kedudukan slide kita yang kelima. Dalam slide kita yang kelima, undang-undang khusus yang menyebut tentang perkara ini tadi, Wali dan Hani, ialah merujuk kepada bab 29. Bab 29 atau Undang-Undang Keluarga Islam mengatakan bahawa mana-mana pihak yang melakukan pernikahan di luar negara tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan, jika dia berhajat nak mendaftar perkahwinan tu balik semula ke Brunei, contohnya dalam maksud daripada intipati ini, dia kata hanya boleh didaftarkan atas perintah mahkamah setelah adanya pengesahan pernikahan tersebut. Maka pihak-pihak tersebut perlulah membuat permohonan kepada mahkamah untuk pengesahan perkahwinan tersebut dan perlu melalui proses perbicaraan. Dia kena mohon untuk pengesahan terlebih dahulu. Kemudian setelah disahkan oleh mahkamah, akan beralih kepada isu pendaftaran pernikahan tersebut. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum dia melalui fasa atau proses untuk pendaftaran seperti yang dibenarkan oleh mahkamah, dia kena melalui proses pendakwaan terlebih dahulu. Pendakwaan yang bagaimana? Iaitu apabila disabitkan dengan kesalahan ini, contohnya melibatkan bab 38/2 dan bab 123. Kalau 38/2 ini slide yang ke-6 ini, slide yang ke-6 merujuk kepada kedudukan apabila berlaku seseorang yang baru kali pertama nak kahwin, yang saya katakan tadi, tetapi berlaku perkahwinan di luar negara, tidak mengikut lunas-lunas hukum syarak dan undang-undang, tetapi dah dibawa ke Brunei dan disahkan memenuhi kriteria hukum syarak, dan sekarang ni kita nak beralih kepada pendaftaran mengikut undang-undang. Sebelum itu dia akan dikenakan denda tidak lebih daripada RM2,000 atau penjara 6 bulan atau mana-mana kombinasi di antara keduanya. Itu pattern yang pertama, Wali. Pattern yang kedua, bagi mana-mana pasangan yang berpoligami ni tadi, tanpa kebenaran, lain pula dendanya. Kita tengok bahawa di bawah bab 123, iaitu dia mana-mana pihak yang berkahwin lagi, perkataan berkahwin lagi itu, sudah semestinya apabila ianya hanya boleh didaftarkan perkahwinan itu hanya setelah mendapat kebenaran hakim, yang mana dan setelah membayar denda, iaitu tidak kurang daripada RM2,000, iaitu ataupun penjara 6 bulan ataupun mana-mana kombinasi. Setelah bayar denda, proses itu selanjutnya barulah boleh didaftarkan mengikut undang-undang. Begitu. Maksudnya memang perkahwinan mereka sah, Betul, apabila datang ke negara Brunei Darussalam, apabila hendak didaftarkan, mereka perlu didakwa terlebih dahulu. Betul. Kerana melangsungkan perkahwinan tersebut tidak menerusi undang-undang di negara kita. Betul. Perlu saya tambah sedikit, Wali. Apabila dalam konteks yang Wali sebutkan tadi, memang ada jenis pattern perkahwinan walaupun di luar negara itu dinilai, diperiksa dengan teliti oleh pihak mahkamah dengan bukti-bukti dokumentasi yang dihadapkan. Betul, ianya sah mengikut hukum syarak, mengikut rukun perkahwinan. Suami ada, isteri ada, wali ada, akad nikah, ijab dan kabul ada. Itu semua komplit, dan setelah ianya komplit, maka ianya dibenarkan didaftarkan. Masalah yang berlaku ialah dalam keadaan poligami ni tadi, disebabkan kenapa ianya melibatkan hakim berbanding dengan perkahwinan untuk kali pertama. Ini yang saya nak rujuk di sini, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan apabila menyebut tentang berkahwin lagi ini, maka sudah tentu ada perkahwinan yang asal, perkahwinan yang sebelum itu. Sebab itulah hakim itu akan mengambil perhatian kepada kedudukan perkahwinan yang telah sedia ada. Jadi jangan kepada pasangan ini untuk mementingkan dirinya dan membelakangi ahli keluarga yang ada. Perkahwinan lagi ini maksudnya isterinya masih bersama ataupun sudah bercerai? Dia kalau berkahwin lagi ni bermaksud dalam keadaan, mungkin boleh ditafsir dalam dua keadaan. Bagus soalannya. Sama ada masih dalam perkahwinan, maka dia disebut sebagai poligami. Kalau dia sudah melakukan perceraian, maka tidak lagi timbul kepada kedudukan isu berpoligami. Dan apabila dia sudah bercerai, bermaksud dia masih akan statusnya kembali kepada solo, bujang, walaupun dalam konteks duda dan sebagainya. Tapi dia nak kahwin itu, maka dia akan terikat kepada isu untuk perkahwinan untuk kali pertama. Jadi tersebut adalah beberapa isu yang berbangkit sepanjang 19 tahun Tuan Muhammad Effendi bertugas sebagai seorang peguam syar'i kekeluargaan. Namun, apakah antara hukumannya pula? Kalau kita melihat kepada hukuman,
Saya nak menyebut terlebih dahulu daripada implikasi dalam keterbatasan masa ni kalau kita dapat dihidangkan dengan slide yang ke-11. Okey, ya. Terlebih dahulu saya nak lihat apa kesannya. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita gagal mendaftar perkahwinan di luar negara ini, ia akan membawa kesan yang sangat besar. Antaranya ialah mana-mana yang saya nampak mana-mana pasangan yang dalam keadaan mula-mulanya semuanya bahagia, tiba-tiba akan berlaku perceraian, tetapi bagaimana dia nak membuat proses perceraian itu sedangkan sijil nikah tidak ada. Jadi di Brunei kalau tak ada sijil nikah, jangan harap kita nak memohon untuk sijil perceraian. Itu implikasi yang sangat besar, okey? Dan tidak akan ada timbul isu hak-hak bagi pasangan-pasangan selepas berlakunya perceraian yang lazimnya boleh dituntut oleh bekas isteri ini atau bekas suami dalam konteks perkahwinan yang murni di Brunei Darussalam. Itu biasa. Kemudian kesannya juga melibatkan status PPH. Ada kes saya bila mana kedudukan kes yang saya kendalikan ni di dalam status pendaftaran ia masih berstatus bujang. Padahal ia sudah berkahwin dan padahal ia ada anak. Masalahnya lagi ialah anak itu tidak dapat didaftarkan kewarganegaraannya, nasab kepada bapanya. Last ada yang kes kita tengok sijil kelahiran anak tidak ada nama bapa ataupun nama bin Abdullah. Jadi kesihan kepada nasab yang waris yang anak-anak yang keturunannya ni sebab tidak ada nasab ketentuannya. Akibat daripada isu tiada nasab ini, maka satu lagi perkara yang saya nak kongsikan ialah ianya akan mengurangkan atau menghilangkan hak yang sepatutnya boleh dimanfaatkan apabila melibatkan kehartaan, faraid, wasiat, hibah dan sebagainya. Jadi bagaimana nak menimbulkan kelayakan sedangkan isu utama pun tak selesai. Maka itu bukan sahaja polemik yang berlaku, maka ketika itulah rentetan daripada itu kesan negatifnya akan mengakibatkan bahawa berlakunya pertelingkahan bukan saja kepada pasangan tetapi juga kepada ahli keluarganya. Satu belum selesai, yang lain akan berjurutannya. Kita ni belum satu-satu masalah timbul daripada isu utama tiada sijil nikah, tiada pengiktirafan daripada di Brunei. Itu implikasi yang besar saya nampak. Tapi semua ini boleh diselesaikanlah sekiranya menjalani proses pendakwaan, membayar dan juga barulah mendaftar dan sebagainya. Betul, tuan-tuan dan puan-puan. Undang-undang kita tidaklah sekejam mana pun. Sebab ia untuk menjaga kepentingan. Apa yang saya nyatakan di sini, apabila kita walaupun ada pattern yang B ni tadi, berlaku perkahwinan tanpa kebenaran, tanpa kebenaran pendaftar dan tanpa kebenaran daripada hakim, ianya boleh didaftarkan mengikut undang-undang setelah melalui proses yang saya nyatakan tadi. 29, 38, 132 ni tadi, antara elemen-elemen sama ada ianya boleh dibenarkan untuk didaftarkan setelah melakukan proses pembayaran denda. Sayang sekali lah bayar denda. Kenapa tidak menguruskannya secara betul dari awal lagi? Mungkin ia takut kali itu utama, takut diketahui oleh bini kedua, ketiga dan keempat. Beberapa faktor-faktor yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Kenapa perkara ini terjadi dan bagaimana caranya untuk mengelakkan daripada ianya menjadi satu implikasi dan kesan yang buruk, terutamanya bukan sahaja kepada suami isteri itu sendiri, kepada pasangan tersebut, tetapi kepada anak-anak yang menjadi mangsa keadaan. Yang menjadi mangsa. Apa yang dapat disimpulkan Tuan dengan masa yang agak sedikit cemburu dan juga singkat ini? Okey, insya-Allah saya akan cuba berkongsikan beberapa perkara Saya ingin nasihatkan kepada mana-mana pasangan yang ingin mengambil tindakan berkahwin di luar negara tanpa kebenaran ini, tolong kembali kepada matlamat asal perkahwinan. Kita nak capai berkah, mawadah, sakinah dalam tempoh perkahwinan ini sebab ia menjadikan titik mula kita membentuk kehidupan pada masa akan datang. Bukan saja kepada kita tetapi generasi yang akan dibentuk selepas ini. Yang kedua, sila pastikan bagi biasanya yang melibatkan isu poligami, isu pihak ketiga, isu penyondol ini dia memang sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini. Tolong ketahui bahawa mana-mana tindakan bis kita yang jelas menghasut lelaki atau isteri ni tadi atau perempuan yang bersuami untuk bercerai atau mengingkari kewajipan boleh didenda sebagai tidak kurang daripada RM4,000 atau penjara 1 tahun atau mana-mana kombinasi. Lihat dalam keadaan ini, tolong jangan runtuhkan kerukunan rumah tangga orang lain. Itu saja sebagai kesimpulan, dan pastikan kita bahawa kita menghormati
dan menjaga kehendak undang-undang dan juga hukum syarak yang sudah pastinya menjamin kehidupan kita pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Luar biasa sekali segmen bicara undang-undang kita untuk Masya edisinya Allah, pada terima kasih. hari ini ya. Rasanya macam tidak cukup masa. Tepat. Tetapi walau bagaimanapun pengisian yang cakap yang cukup padat mengenai dengan kahwin tanpa kebenaran. Bukan sahaja itu tetapi juga isu mengenai dengan orang ketiga. Kalau menghasut sebenarnya ada beberapa denda tindakan yang boleh undang-undang yang dijatuhkan. boleh Betul, digunakan betul, kepada boleh. mereka Ya. ya. Apapun mungkin itu untuk edisi yang lain lagi Ya, nanti kita insyaAllah. ni akan berkongsi ya. Baik, jumpa lagi di lain kesempatan. Ribuan terima kasih kebersamaan pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Hani. kita berjumpa lagi. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika menerusi siaran berita. Kita akan kembali dengan wawancara kita yang seterusnya selepas ini.